ingin saya kongsikan pada saudara adalah perkembangan BRICS 5+5 dengan perkembangan yang begitu kuat mengenai satu negara sedia ada dalam BRICS yang ditubuhkan pada 2001 sebagai sebuah komponen yang kecil dengan BRIC saja, iaitu Brazil, Russia, India dan China. Tapi pada 2010 tu Afrika Selatan menyertainya. Dan BRICS sebelum ni dia menjadi sebuah negara senyap, jadi alternatif bagi perniagaan yang tidak begitu menjejaskan G7. G7 ni 7 negara besar, di mana satu ada di Asia iaitu Jepun, 2 berada di Amerika iaitu Amerika dan Kanada, dan 4 UK, Perancis, Itali dan Jerman yang berada di Eropah. Mereka adalah negara G7 iaitu negara kuasa ekonomi yang paling besar. Dan pada waktu tu orang tak kenal BRICS ni. Sampailah 2011 pun BRICS ni tidak pernah menjadi perhitungan yang sangat besar dari segi option ekonomi. Orang hanya masih melihat G7 sebagai 7 kuasa ekonomi besar dan G20 yang mana G20 adalah 20 negara pasaran yang besar, di mana Malaysia bukan ahlinya, Indonesia ada ahlinya. Pada 15 bulan November yang lalu persidangan G7 bagi tahun 2022 telah diadakan di NTT 2 Bali, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya, di mana dianggap sebagai antara G20 yang paling gagal, persidangan G20 yang paling gagal. Walaupun sebahagian daripada pemerhati, saya baca Raymond Chin, salah seorang pemerhati ekonomi Indonesia yang terkenal tu, iaitu CEO Ternak Wang, menggambarkan masih ada keuntungan yang Indonesia perolehi, tetapi dia tidaklah data yang menyerlah seperti mana diharapkan peranan G20 ketika dunia sedang diserang oleh 3 perkara, iaitu kesan daripada keperlahanan ekonomi akibat COVID-19, yang kedua adalah kesan daripada keperlahanan ekonomi dan keterjejasan sumber tenaga dan makanan akibat perang Ukraine dan juga perang Rusia, dan yang ketiga kesan ke atas hasil tuaian ataupun stok makanan dunia apabila berlaku gelombang suhu yang memusnahkan banyak tanaman, apabila berlaku peningkatan gelombang suhu ataupun dipanggil sebagai climate change. BRICS tiba-tiba menjadi besar apabila negara-negara yang dulunya dianggap sebagai di bawah kokun barat, terutama Amerika Syarikat. Dalam kes ni kita akan merujuk pada 2 buah negara, iaitu Mesir dan juga Arab Saudi. Mesir lebih dahulu memohon untuk menyertai BRICS, Arab Saudi menyatakannya pada bulan Julai yang lalu. Dan kemudian Turki yang ingin menyertainya, kemudian diikuti oleh Argentina dan Iran. Berarti BRICS yang dah ada 5 negara, kalau disertai oleh 5 lagi negara, berarti BRICS akan menjadi negara yang menguasai 3.6 bilion penduduk dunia ataupun 46% daripada jumlah penduduk dunia berada dalam 10 negara yang bersekutu dengan BRICS. Kalau mengikut laporan yang terdekat, penyertaan yang paling pantas dalam senarai untuk diterima adalah Mesir, adalah Argentina dan juga Arab Saudi. Kerana satu adalah kedudukan Arab Saudi dari segi dananya yang sangat besar, dan kedua Argentina dari segi kedudukan ekonomi yang sangat kritikal. Tapi saya fikir kata tahun depan apabila Afrika Selatan menjadi tuan rumah, kerana kesemua negara ini pergi melobi dengan Presiden Afrika Selatan untuk mendapatkan keahlian. Kalaulah kelima-lima negara yang sedia ada menerima negara baru, berarti kalau Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, South Africa, BRICS ni menerima lagi 5 negara baru, iaitu Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, Arab Saudi, Iran, Argentina, Turki dan Mesir. Berarti akan ada 10. Dan kita mesti tahu dengan 10 negara yang berada dalam BRICS ni, 3.6 bilion penduduk dunia ada di situ. Berarti penduduk dunia dah capai 8 bilion 2 minggu sudah. Berarti 3.6 bilion atau sekitar 46% penduduk dunia berada di situ. Dan keseluruhan GDP cake ekonomi dunia yang dipegang oleh kelompok ni akan mencapai 27%. Jadi dengan perkembangan jajaran-jajaran baru, terutama langkah berani Arab Saudi yang berpaling, kerana selamanya Arab Saudi daripada kita lihat selepas kejatuhan Palestin pada Mei 1948, Arab Saudi dilihat sebagai totok ataupun dilihat sebagai jantung Amerika di kalangan negara Islam kaya minyak.
Tetapi apabila Arab Saudi merasakan di bawah jajaran ekonomi yang baru, kebergantungan kepada Amerika bukanlah pilihan sepenuhnya, maka Arab Saudi telah membuat keputusan yang benar-benar menimbulkan kemarahan kepada White House, kepada Presiden Joe Biden. Malah serangan berterusan dilakukan ke atas imej dan juga ke atas credibility Raja Salman dalam kes ni, kerana Putra Salman yang melakukan semua aspirasi baru untuk membawa Arab Saudi menjadi sebahagian daripada komuniti BRIC. Dan lebih unik, kita akan melihat jajaran baru di mana kalaulah Iran menyertainya juga. Satu perkara yang sangat unik kerana telah lama apa yang dipanggil sebagai pertembungan, perbandingan mazhab antara Syiah dan juga Arab Saudi ni menjadi pemisah, di mana Amerika menjadikan Arab Saudi sebagai entiti rakan niaganya yang rapat kerana minyak, tapi menjadikan juga Arab Saudi sebagai entiti ketenteraannya untuk mendapani Iran yang dianggap sebagai musuh besar Amerika, kerana Iran telah mengisytiharkan bahawa Israel adalah sebuah negara yang tidak pernah wujud dan tidak layak wujud di muka bumi. Jadi kalaulah kedua-dua negara berada dalam entiti BRICS yang baru, jajaran ekonomi dunia juga akan merubah jajaran politik dunia, di mana Arab Saudi dan juga Iran yang berjaya selama ini dipecah dan diperkotak-katikkan dalam neo-colonialism. Kedua-dua negara telah merdeka, membina negara merdeka, tapi sovereignty mereka bergantung. Satu adalah dimusuhi oleh Barat, satu adalah dilindungi oleh Barat. Tapi kalau kedua negara yang dianggap paling bertentang pendapat di kalangan negara-negara Islam berada dalam BRICS dan kemudian bekerjasama dalam sektor ekonomi, ini akan menimbulkan rasa tidak gembira kepada Barat. Dan ditambah lagi dengan penyertaan dua negara Islam, iaitu Mesir dan juga Turki. Berarti BRICS akan menjadi blok di mana ekonomi non-Barat akan berada di situ. Berarti selain daripada ekonomi China, Rusia, yang telah dilihat sebagai tidak mesra Amerika. Dalam kes ni tak cakap lah Rusia dan Amerika ni. Rusia, China dan hubungannya dengan Amerika. Kemudian ada India, kuasa pasaran besar yang berada dalam BRICS, dan kalau disertai dengan 4 lagi negara Islam dan plus Argentina, sebuah negara Latin, kita juga akan keluar daripada kokon tersembab dengan keadaan pilihan raya kita dengan melihat jajaran baru dunia, di mana ekonomi dunia telah berubah apabila negara-negara mula merasakan option untuk menjalankan perniagaan yang terbaik, bukan sahajalah dengan blok G7 yang berpaksikan kepada Amerika sebagai kiblatnya, tetapi juga adalah membina jajaran-jajaran baru dengan melihat potensi yang sedia ada. Saya stream benda ni dengan tuan-tuan untuk membolehkan kita keluar daripada melihat kokon politik ni adalah sekadar dengan melihat Kuala Lumpur, dengan melihat Putrajaya, dengan melihat Malaysia, dengan melihat kerajaan yang kita ada, dengan melihat begitu banyak titik bengit yang menghantui kita, hinggalah kita menjadi orang yang telah lupa. Kita hanya berfikir tentang parti dan juga ideologi politik kita dalam posisi Malaysia, tetapi kita tidak melihat posisi Malaysia dalam komposisi dunia. Ini penting untuk kita ambil iktibar dan mula berfikir. Ketika negara-negara seperti Indonesia, saya kata tadi, dengan berani menentang beberapa dasar WTO yang mereka anggap sebagai neo-colonialism. Tuan-tuan dan puan-puan, neo-colonialism ni adalah jeritan yang paling banyak dibawa oleh para akademia. Ahli politik juga menyatakannya setiap kali, but no action. Kecuali apabila Presiden Jokowi mengetuai Indonesia, dia menjadi action driven, di mana kalau dulu suara-suara menggambarkan Barat dan neo-colonialism, Barat ni adalah penjajah baru, Barat datang akan terus menjajah kita, tidak lagi dengan senjata tetapi dengan manipulasi ekonomi. Tetapi seorang lelaki bernama Jokowi telah bangun dan mencabar secara berperundangan, iaitu berani untuk tampil dan juga menggunakan isu nikel dan juga isu timah, saya kata tadi, untuk menentang kuasa ekonomi yang besar, iaitu Kanada, salah satu negara G7, dan juga Australia, dan kemudian China, salah satu lagi sebuah kuasa ekonomi yang besar. Dan kemudian saya bagi tahu pula tentang jajaran tadi, bagaimana Arab Saudi dan Iran yang dulunya kita lihat tak mungkin nak bersemuka. Ketika Arab Saudi memohon, Arab Saudi negara yang terakhir daripada 5 negara dalam senarai yang sedang melobi untuk menyertai BRICS. Arab Saudi tahu bahawa Iran telah pun memohon lebih awal untuk menyertainya, dan Arab Saudi tahu Turki juga telah memohon untuk menyertainya. Tetapi sebuah negara Arab Saudi yang sebelum ini dianggap sebagai sebuah negara telunjuk Amerika membuktikan jajaran baru ekonomi perlu, keberanian luar biasa perlu diambil. Sebab itulah kalau tuan-tuan lihat sama ada realistik logiknya, saudara akan nampak akan ada banyak berita tentang keburukan Putra Salman,
Saudara boleh mengatakan ya atau tidak terhadap faktanya. Tetapi naratif terhadap fakta ini akan diperbanyakkan lagi. Kita akan membaca lebih banyak berita-berita yang kalau kita tak faham, kita akan baca dalam naratif. Maaf saya cakap dalam naratif mudah kita ni, kita dah labelkan Saudi ni sebagai Wahabi. Jadi kita akan baca naratif, itulah negara Wahabi, itulah negara Wahabi, tanpa memahami naratif yang sedang ditusukkan ke dalam jantung kita dengan berita-berita yang datang dari Barat adalah kerana mereka tidak gembira. Saudi akan menyertai, satu adalah blok musuh mereka iaitu Rusia dan juga China, dan satu lagi Saudi akan menyertai bersama dengan Iran dalam satu blok yang selama bertahun-tahun Amerika, berdekad-dekad Amerika berjaya melagakan dua kuasa ini untuk memastikan satu kuasa mempunyai kewangan yang sangat besar iaitu Saudi dan satu kuasa mempunyai ideologi Islam sangat besar iaitu Iran dapat dilaga-lagakan bagi menyelamatkan Israel di Asia Barat.